Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia terkini dari Mahkamah. Zeti, Najib tak pernah tanya sumber dana RM2.6 bilion dalam akaunnya. Beritahu Najib Razak tidak pernah bertanya kepada Bank Negara Malaysia BNM berkenaan sumber wang RM2.6 bilion dalam akaunnya menurut bekas Gabino Zeti Akhtar Aziz. Zeti berkata demikian berhubung dakwaan Najib yang disebutnya dalam wawancara bersama Malaysia Kini pada 2018 yang Zeti tahu berkenaan kemasukan wang tersebut dalam akaunnya pada 2013. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan utama dengan Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar ketika perbicaraan kes rasuah MDB berjumlah RM2.28 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Kamal, adakah Najib membuat pertanyaan berkenaan sumber transaksi melibatkan 4 akaunnya? Zeti, tidak. Menurut Zeti, BNM hanya sedar akan transaksi itu pada 2013 yang mencetuskan siasatan yang membawa serbuan BNM terhadap Ambeng pada pertengahan 2015. Dia menjelaskan BNM bergantung kepada laporan transaksi mencurigakan STR dari bank komersial untuk memantau aliran keluar masuk transaksi meragukan ke dalam akaun bank. Pada 2015, katanya lagi, BNM menyerbu Ambeng bagi mengesahkan transaksi itu dan bank tersebut kemudian dikenakan denda. Serbuan itu mendapati Najib menerima kira-kira RM3.2 bilion dalam akaunnya, katanya lagi. Namun tidak jelas sama ada baki wang selain RM2.28 bilion yang masuk itu ada kaitan dengan wang MDB atau tidak. Dia berkata bank itu tidak memaklumkan kepada BNM berhubung transaksi meragukan melibatkan akaun Najib. Peguam Najib, Zeti, bertembung. Sementara itu, suasana di mahkamah menjadi panas apabila Ketua Pasukan Pembelaan Muhammad Syafiee Abdullah mula memeriksa balas Zeti. Ketika Syafiee membangkitkan kenyataan yang dikeluarkan SPRM pada Mac 2022 berkenaan siasatan terhadap suami Zeti, Taufik Aiman, berhubung transaksi berkaitan dengan MDB di Singapura, bekas Gabino BNM itu berkata dia tidak tahu berkenaannya. Ini kerana ia melibatkan syarikat pengurusan aset milik suaminya. Saya tidak pernah tahu yang ada inquiry di Singapura. Hanya tentang akaun itu bukan di bawah bidang kuasa Malaysia dan saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Singapura memiliki standard integriti tertinggi. Saya ingin katakan yang tiada tindakan diambil terhadap mana-mana ahli keluarga saya berhubung salah laku dalam bidang kuasa mereka Singapura, balas Zeti. Ketika Syafiee terus bertanya Zeti jika dia tahu berkenaan kenyataan SPRM itu, Kamal membuat bantahan atas dasar ia bersamaan dengan serangan untuk menjejaskan kredibiliti saksi dan tiada kaitan dengan pertuduhan jenayah terhadap Najib. Bagaimanapun Syafiee berkata, ia relevan dengan dokumentasi yang mendakwa keluarga Zeti ada menerima dana dari syarikat yang berkaitan dengan Low Tech Jo atau Jolo. Square kemudian membenarkan pemeriksaan balas diteruskan namun mengingatkan Syafiee agar tidak melangkaui sempadan tertentu agar tidak dilihat menyerang saksi. Pasukan pembelaan sebelum ini berhujah bahawa syarikat di Singapura yang dikaitkan dengan keluarga Zeti didakwa menerima wang 1MDB. Ketika itu, Zeti berkata peguam Najib tiada akses kepada satu dokumen lain yang menyatakan suaminya membuat laporan kepada pihak berkuasa Singapura berkenaan transaksi meragukan berkaitan syarikat terlibat selepas mendapati ada unsur meragukan. Ketika Syafiee mencabarnya untuk mengemukakan dokumen itu, Zeti berkata dia tidak boleh berbuat demikian sehinggalah pihak berkuasa di Malaysia melengkapkan siasatannya. Zeti juga setuju dengan kenyataan Syafiee bahawa pemahamannya berkenaan perkara itu bukan maklumat yang disahkan memandangkan dia hanya mendapat tahu daripada suaminya. Perbicaraan bersambung esok. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Isu Zahid dan pemenjaraan Najib juga puncak UMNO kalah. Berita penuh.
Selain kerjasama UMNO dengan DAP melalui Pakatan Harapan PH, isu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta kedudukan Najib Razak yang kini meringkuk di penjara memberi kesan kepada BN pada 6 pilihan raya negeri PRN yang berlangsung semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil berkata, rekod UMNO menunjukkan parti itu kalah teruk dalam PRN 6 negeri apabila menang 19 daripada 108 kerusi ditandingi. Kita hanya menang 1 kerusi di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, 2 di Selangor dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kerusi lain semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU16, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Ahli MKT itu berkata dia telah meluahkan sebelum ini bahawa kerjasama dengan DAP adalah amat sensitif kepada akar umbi UMNO. Jika kita paksa akar umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi, atau lebih teruk, mereka protes dan undi PN. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini, katanya. Selain isu kerjasama dengan DAP, Isham berkata terdapat 2 perkara yang menyebabkan kekalahan teruk parti itu pada PRN semalam, iaitu berkenaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan berkaitan pemanjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkenaan isu Presiden yang ditanya oleh akar umbi, saya telah jawab apa yang termampu di sesi-sesi dialog saya. Saya bukan orang Presiden, namun saya hormat institusi itu. Saya mohon supaya Presiden dapat berjumpa akar umbi sendiri sehingga ke peringkat bawah di akar umbi dan berdialog dengan mereka untuk menjernihkan yang keruh dan memperbaiki keadaan, katanya. Walaupun Isham tidak memperincikan atau menghuraikan isu Presiden, tetapi adalah jelas ia merujuk kepada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana yayasan Akal Budi YAB yang dihadapi Zahid. Berkenaan Najib, saya telah beberapa kali berkata bahawa jika Najib ada bersama kita berkempen, kita mempunyai peluang yang lebih cerah. Namun, Najib masih di dalam penjara sudah setahun kini dan walaupun kita dalam kerajaan, belum lagi nampak keadilan untuk Najib, katanya. Menurutnya, Najib kerap berkata kepadanya bahawa dia bukan mahu kesnya digugurkan, tetapi mahu mendapat perbicaraan yang adil dan ia masih belum berlaku. Saya telah cadang supaya kerajaan membenarkan tahanan di rumah untuk Najib sementara dia menjalani proses pengampunan atau perbicaraan semula atau sebagainya. Saya harap kita melihat dan berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Kita perlu melakukan sesuatu yang drastik kerana kita kini berada di keadaan yang getir dan kritikal. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita dan perjuangan UMNO akan lenyap di bumi Allah ini. Kita perlu bangun, tambahnya. Najib sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda Rm210 juta ringgit kerana didapati bersalah dalam kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan bernilai Rm42 juta ringgit.